KPM. Hai semua, selamat pagi adik-adik. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Suka Kak Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pakai pelitup muka dengan baik dan kemas, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah adik-adik di rumah, apa agaknya yang akan kita pelajari sama-sama pada hari ini? Adik-adik dapat teka atau tidak? Jadi sebelum itu, jom kita tonton profil guru dan ada video khas untuk adik-adik. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Hadif Safar Mizan dan Mama Hafiz daripada Sekolah Kebangsaan Senaman Dumi. Antara pencapaian terbaik saya ialah menjadi jahan kategori lelaki bawah 9 tahun dalam pertandingan cilik hebat Squash 2018. Jahan kategori lelaki bawah 10 tahun mewakili Negeri Sembilan di Kejohanan Pembangunan Squash Kebangsaan 2019 dan penerima anugerah pencapaian terbaik kebangsaan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Kurikulum 2019. Serangan COVID-19 memberi cabaran hebat untuk saya. Tanpa latihan, tanpa gelanggang, namun stamina harus sentiasa dalam kawalan. Dengan melibatkan diri dalam pertandingan, kita dapat menimba pengalaman baru, tambah ilmu dan membina jati diri. The name of it, train for it. Bye-bye. Baiklah adik-adik, mari kita persilakan guru pendidikan moral kita hari ini iaitu Cikgu Sasi Raja dari SK Seremban 2B. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Nisa. Bertemu apa lagi khabar? ya. Saya baik. Kita bertemu lagi. Apa khabar? Saya baik, saya sihat dan saya bersemangat untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu pendidikan moral. Sebelum itu kan Cikgu, saya rasa saya nak ajak rakan-rakan untuk masuk ke kelas kita pada hari ini kerana saya yakin Cikgu Sasi mesti ada menyediakan aktiviti yang menarik. Ya, betul. Dan juga topik yang hebat pada hari ini. Jadi di mana ya rakan-rakan saya? Mana Cikgu? Cari Cikgu. Mana adik-adik kita ni? Cari adik-adik kita. Hai semua. Hai. Ini dia murid-murid dari SK Seremban 2B. Selamat pagi. Hai. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan mereka sebelum saya nak tanya Cikgu Sasi apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang pertama. Sila perkenalkan diri anda, Siraj. Selamat pagi, Cikgu. Nama saya Siraj Nanggaranjan dari Sekolah Kebangsaan 2B. Terima kasih, Siraj. Seterusnya, kita ada Lakshan. Lakshan, sila perkenalkan diri anda. Selamat pagi cikgu dan semua. Nama saya Lakshan Purusottaman. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Terima kasih, Lakshan. Kemudian kita ada Heswar. Heswar, sila perkenalkan diri anda, Heswar. Selamat pagi, Cikgu. Nama saya Heswar. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Terima kasih, Heswar. Selamat pagi. Kita ada Syarvina. Silakan Syarvina, perkenalkan diri anda. Selamat pagi, Cikgu. Nama saya Syarvina Ana Pampangkumar. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Terima kasih. Selamat pagi. Kemudian kita ada Darshika. Silakan Darshika. Selamat pagi, Cikgu. Nama saya Darshika. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Terima kasih, Darshika. Kemudian kita ada Avinaya. Silakan Avinaya, perkenalkan diri anda. Selamat pagi, Cikgu. Nama saya Avinaya Rajesh Sekanan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B.
Baiklah, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SK Seremban 2B yang akan bersama-sama dengan kita untuk sesi kita pada pagi ini. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, saya ada satu video khas cikgu yang saya nak kongsikan untuk semua yang menonton. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Saya telah dikurniakan anugerah penghargaan dari Yang Mulia Tengku Zenti Istana Hinggap Negeri Sembilan. Saya telah menyertai pertandingan di peringkat daerah, negeri dan antarabangsa. Pertandingan penting untuk menilai tahap pencapaian kita. Cabaran yang saya hadapi ialah apabila saya berhadapan dengan top player. So, pada yang baru masuk tu, disiplin, semangat, kecekalan, berusaha tanpa putus asa. Never give up. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Zafira Wabiti Rudi Kurniawan dari Sekolah SK Komersa 1 Bukit Nanas. Saya pernah menyertai pertandingan peringkat sekolah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Cabaran saya ialah bila saya bersaing dengan gimnas terbaik dan berlatih teknik radas. Untuk berjaya bukan dengan mengelak cabaran tetapi dengan menepuhinya. Akhir kata dari saya, disiplin penting untuk berjaya dan bersikap rendah diri. Kejayaan tidak akan datang kepada mereka yang leka dan putus asa. Hai semua, nama saya Tanisha dan saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Saya bermain squash sejak umur 8 tahun. Saya pernah mendapat tempat pertama bagi kategori perempuan umur bawah 9 tahun, peringkat negeri 9 tahun 2019. Cabaran yang saya hadapi adalah pembahagian masa. Saya perlu membahagikan masa dengan bijak. Kita boleh lakukan sekiranya kita berusaha dan percaya pada diri sendiri. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Terima kasih. Saya sebenarnya terkesima melihat adik-adik kita yang merupakan wakil sekolah ke peringkat yang sungguh-sungguh tinggi dan juga peringkat kebangsaan, cikgu ya? Ya, betul. Dari SK Seremban 2B dan juga rakan-rakan dari sekolah yang lain. Jadi Cikgu Sasi, tibalah masa untuk saya bertanya kepada cikgu apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, baik semua. Selamat pagi semua murid yang ada di rumah. Saya Cikgu Sasi. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh, Okey, cikgu. sebelum kita mula, boleh tak saya ada satu nyanyian lagu. Saya ada Nyanyian sediakan lagu, lagu. cikgu? Boleh tak kita mula dengan lagu tu? Boleh, tak ada masalah. Lagu apa Boleh tu, cikgu? Okey, lagu apa? Sebelum lagu tu, Nisa pegang bendera ni. Bendera, baik. Bendera, saya ada cikgu dah bendera sediakan di saya sini. bendera. Ya. Okey, murid-murid Google Meet sedia? Ada bendera kamu? Ya. Oh, rakan-rakan saya pun ada bendera masing-masing. Ada bendera? Baik. Okey, selepas lagu ni saya akan bagi tahu kenapa cikgu mainkan lagu ni. Okey, jom semua kita murid lihat lagu bersedia. apa agaknya. Okey, baik. Okey, muzik. Music. Murid yang berani dengan tabah hadapi cabaran. Berani, tetaplah berani kami jaga nama sekolah semasa guru mengajar. Berani untuk bertanya. Semangat di hati wakili sekolah. Kalau yakin pasti berjaya. Mari kita seluruh warga sekolah Dengan berani hadapi cabaran. Berani juara, kami rasa bangga, kami berani sekolah harmoni. Berani, 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 berani. Yeay! Nah, okey, berani. Kita semua berani. sungguh. Orang yang berani. Terima kasih, Nisa. Terima kasih, Okey. cikgu. Sekarang saya dah rasa bersemangat. Adik-adik di Google Meet, adakah anda bersemangat? Kalau ya, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Thumbs up. Thumbs up. Ya. Okey, adik-adik kita dah bersemangat dan berani. Jadi cikgu, apakah topik kita pada hari ini? Okey. Adakah
Adakah ia berkaitan dengan lagu tadi? Ya, betul. Okey. Ia berkaitan dengan lagu tadi. Okey, lagu yang kita nyanyikan tadi tajuknya Murid Berani Sekolah Harmoni. Okey, kita dah sebut berani. Apakah nilai yang kita akan belajar hari ini? Boleh tak kita tanya murid-murid yang dalam Google Meet? Boleh. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Warna hijau. Kad hijau ada? Ada kad hijau? Okey. Anissa boleh pilih seorang? Syarvina. Silakan Syarvina. Apa nilai yang akan kita pelajari pada hari ini? Nilai keberanian. Tepat sekali. Nilai keberanian. Sebab kita nyanyi lagu pun lagu berani tadi. Kita ada bendera berani. Kita sebut laungan berani. Maksudnya berani. Kita akan belajar nilai keberanian hari ini. Okey? Alright. Okey. So, hari ini saya akan fokuskan tahun 3. Tahun 3 maksudnya temanya saya dan sekolah. So, murid-murid tahun 3 di rumah, terus lari pergi ambil buku teks, letak sebelah kamu. Baik. Cepat, cikgu bagi 2 minit. Okey? So, murid tahun 1, tahun 2 ikut sekali sebab kamu akan belajar tahun hadapan dan tahun lagi 1. 4, 5, 6 sedia juga sebab ia akan menjadi sebagai ulang kaji untuk kamu semua. Betul. Sedia semua? Sedia semua buku teks tahun 3 temanya saya dan sekolah. Ya, okey. Tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah hadapi cabaran dengan tabah. Baik. Okey, ada tengok video-video semua tadi. Itu sebab saya letak video tu sebab tajuk kita hadapi cabaran dengan tabah. Betul. Okey? Apa maksud keberanian? Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Okey, maksud dia, saya ulang lagi sekali, kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Okey, yang penting yakin dan tabah. Okey. Baik. Okey. Untuk hari ini, apa objektif saya? Okey, objektif yang kita akan mencapai akhir rancangan hari ini adalah menyenaraikan contoh menghadapi cabaran yang terdapat di sekolah. Kedua, mengenal pasti cara berani menghadapi cabaran yang terdapat di sekolah. Yang ketiga, menjelaskan kepentingan berani menghadapi cabaran yang terdapat di sekolah. Dan akhirnya, keempat, mengekspresikan perasaan apabila berani menghadapi cabaran di sekolah. Di sekolah. Ya, pendek kata, ini yang kita akan belajar ini. Betul. Okey, kita akan Saya belajar sentuh contoh, cara, kepentingan dan perasaan apabila kita menghadapi cabaran di sekolah. Baiklah Cikgu Sasi, kita akan teruskan kelas kita, tetapi sebelum itu SOP perlu dipatuhi Cikgu. Jom kita sama-sama sanitasi dahulu tangan kita. Sebab saya kira selepas ini kita akan ada beberapa aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Baiklah adik-adik, sebelum kita teruskan kelas kita hari ini, kita dah tahu apa yang kita nak capai di penghujung kelas dan kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM PM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Sasi dan juga rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B. Dan hari ini kita telah tahu mata pelajaran pendidikan moral kita akan berkisarkan topik keberanian. Jadi jom Cikgu kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Sasi. Okey, baik Nisa. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Hari ini kita akan belajar sentuh sikit tentang contoh, cara
kepentingan dan perasaan apabila kamu menghadapi cabaran di sekolah. Baik. Okey. Soalan. Siapakah murid yang paling berani? Okey, kita kata berani. Ya. Apakah maksud berani? Siapa yang kita rasa-rasanya paling berani? Siapa Adakah paling orang berani? yang kita biasanya berani maksudnya bergaduh, berlawan? betul. Adakah itu berani yang betul? Okey, apa yang cikgu maksudkan di sini adalah berani maksudnya berani yang membawa kebaikan kepada kamu. Ya, betul. Okey. Itu pun dipanggil berani juga. Cikgu, murid-murid ingat, berani, okey, saya lawan kawan saya. Kawan saya bully, saya pergi bully kawan saya sebab saya berani. Ya. Itu bukan cikgu maksudkan di sini ya. Berani ada dua maksud. Ya. Okey, itu yang kita akan tengok hari ini. Hari ini murid akan tahu siapa yang paling berani. Lepas rancangan ni murid tanya diri sendiri, adakah saya berani atau tidak? Okey? Adakah keberanian yang membawa kebaikan? Betul tak, cikgu? Ya, betul. Betul, Nisa. Okey. Beberapa contoh. Okey. Berani melibatkan diri dalam pelbagai program di sekolah. Okey, murid-murid. Tu tengok semua sudah tunjuk warna. Dah hijau. kat semua. Maknanya rakan-rakan kita ni semua berani. Berani. Maksudnya ini berani. Okey, berani melibatkan diri dalam pelbagai program di sekolah. Maksudnya berani ini membawa kebaikan kepada kamu sebab kamu akan berasa bangga, menaikkan imej sekolah. Okey? Betul. Right. Yang contoh kedua. Berani melanggar peraturan sekolah. Macam mana ni? Semua kat tengok. merah lah, cikgu. Kan? Berani kan? Itu kita panggil berani juga. Tapi berani ni ada tak membawa kebaikan kepada diri kamu? Tak ada tak bawa. orang suka kalau kita berani sebegini? Tak, cikgu. Tiada. Tengok murid-murid kita pun tunjuk warna merah. Maksudnya dilarang. Jangan buat. Okey? So ini bukan dikatakan berani yang membawa kebaikan kepada kita. Okey? Yang ketiga. Berani menegahkan kebenaran. Kat hijau atau kat merah? Kat hijau ke merah? Kat hijau. Hijau. Okey, kebenaran. Berani menegahkan kebenaran. Itu kamu berani. Okey? Kawan kamu tuduh kamu tapi kamu tak buat benda tu, kamu pergi bagi tahu dengan cikgu. Bukan kamu angguh-angguh sahaja. Kamu bagi tahu dengan cikgu apa yang berlaku sebenarnya. Itu maksud dia. Okey? Dan seterusnya, berani mempertahankan rakan yang melakukan kesalahan. Betul tak? Semua kat merah lah, cikgu. Kat merah. Kita pun merah ni. Ya, betul. Sebab berani ini, orang kawan kamu yang melakukan kesalahan, tapi kamu mempertahankan dia. Ya. Okey, maksud dia kamu kata kawan kamu betul. Betul, dia berani buat melakukan kesalahan tu betul. So maksudnya, situasi ini adalah salah. Okey, itu bukan berani yang membawa kebaikan kepada kamu. Seterusnya, contoh, berani mempertahankan diri daripada dibuli. Betul semua tak? kat hijau, cikgu. Semua hijau. Okey, kita berani mempertahankan. Kalau kawan datang buli kita ke apa ke, kita berani. Okey, berani melawan terus ke atau berani pergi melapor kepada guru? Okey, kita kena tengok juga. Okey, kita berani melapor kepada guru, bagi tahu dengan guru apa? Guru yang akan mengambil tindakan, bukan kamu Baik. Okey. Seterusnya, berani melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Wah, laju rakan-rakan kita. Angkat kad merah, laju. Kan? Okey, berani melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Maksudnya dah tahu kita tidak berfaedah. Maksud dia itu bukan berani yang membawa kebaikan kepada diri kita. Okey? Pangkah tak terus. Tak mahu. Jangan. Tak nak dah. Okey? Right. Pandai semua. Kita bagi tepuk tangan untuk murid-murid kita. Okey, murid-murid di rumah pun tepuk tangan. SK Seremban 2B. Ya, betul. So dah tahu apa yang berani Cikgu dah bagi tahu beberapa situasi bagi kamu faham apa yang berani. Sebab biasanya cikgu mengajar di kelas tanya berani sebab cikgu saya berani tak buat kerja rumah. Berani. Berani dia datang, dia bagi tahu cikgu saya tak buat kerja rumah sebab saya tidur lambat malam tadi. Okey? Dia ada satu berani sebab dia bercakap benar. Berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan. Itu masih diterima. Okey, masih diterima dan jangan buat kesilapan itu lagi. Jangan ulang lagi kesilapan. Itu. Okey? Okey, right. Jom. Pencapaian co-curriculum sekolah. Okey, di sini ada satu contoh situasi. Boleh saya minta Awinaya untuk bacakan? Okey, Awinaya, silakan. Silakan Awinaya. Pencapaian co-curriculum sekolah. Melvin murid tahun 3 Bestari. Dia
menjadi johan pertandingan catur peringkat daerah. Walaupun pertama kali menyertai pertandingan ini, Melvin tetap memberanikan diri. Menurut Melvin, dia mempelajari teknik bermain catur melalui video, internet dan tunjuk ajar daripada guru. Ya. Melvin berani menghadapi cabaran untuk menaikkan nama sekolah. Dia berasa sungguh gembira kerana sikap beraninya telah membawa kejayaan kepada sekolah. Pandai, Baik, terima Avinaya. kasih Avinaya. Pujian harus Pandai. diberikan kerana Yes, Avinaya jelas. membacakan teks itu dengan intonasi suara yang jelas dan cikgu saya suka sangat. Dia macam bercerita dengan kita. Bercerita kan? Ya. Jelas. Okey, tahniah Avinaya. Tahniah. Okey, kita lihat sekali lagi. Murid ini bernama Melvin. Okey, Melvin ni murid tahun 3. Dia menjadi johan dalam pertandingan catur peringkat daerah. Ya. Okey, menjadi johan. Walaupun pertama kali, itu kena penting walaupun pertama kali dia first time dia masuk dalam pertandingan, Ya. Melvin tetap memberanikan diri. Itu yang berani yang saya bagi tahu tadi. Ya. Tetap memberanikan diri. Baik. Menurut Melvin, dia mempelajari teknik bermain catur melalui video, internet dan tunjuk ajar daripada guru. Ya. Melvin berani menghadapi cabaran untuk menaikkan nama sekolah. Dia berasa sungguh gembira kerana sikap beraninya telah membawa kepercayaan kepada sekolah. Okey, dia Melvin, kenapa kita kata Melvin ni berani? Sebab dia menyertai pertandingan walaupun dia tak pernah masuk dalam satu pertandingan pun di sekolah. Ya. Dia tetap berani mengambil bahagian dalam pertandingan dan terus mendapat kemenangan dalam pertandingan catur. Macam mana dia belajar? Dia cari cara mana yang sesuai, tanya dengan guru, cari dalam internet dan teknik bermain catur melalui bahan-bahan video. Okey, usaha di situ dah ada. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, tetap semua kena berani. Betul. Okey, contoh menghadapi cabaran. Okey, tadi kita dah lihat satu contoh. Okey, tadi kita dah lihat Melvin. Okey, sekarang yang pertama, apa cikgu kata berani? Apa yang perlu kita buat? Memegang jawatan di sekolah. Ya. Okey, Nisa pernah jadi ada pegang apa-apa jawatan di sekolah tak? Saya dahulu kalau di sekolah saya SMK Temerloh Jaya, saya dulu pengawas perpustakaan. Kalau sekolah rendah SK Tanjung Lalang Temerloh, saya pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Ya. Okey, saya pernah jadi ketua pengawas di sekolah rendah dan sekolah menengah jadi penolong ketua pengawas. So maksudnya semua kita ni memegang jawatan. Maksudnya kita berani ke tak berani? Okey, berani memegang jawatan. Ya. Okey, biasanya untuk murid tahun 3 ni, tahun 1 2 3, kita ada jawatan ketua kelas, penolong ketua kelas di sekolah, bendahari, semua tu bendahari dalam kelas, ketua kebersihan pun ada dalam kelas sekarang. Okey, ada juga yang jadi pengawas. Okey, dalam kalangan kita ni ada seorang pengawas. Siapa pengawas tu? Siapa pengawas? Angkat kad hijau. Angkat yang hijau. Itu dia. Avinaya. Avinaya pengawas sekolah. Okey, dia berani memegang jawatan. Lakshan pun angkat warna hijau. Lakshan pun. Dia berani mengambil jawatan di sekolah. Okey. Cikgu tanya, siapa nak jadi ketua kelas? Semua senyap saja. Itu tak beranilah tu cikgu. Itu tak beranilah tu. Itu yang cikgu maksudkan berani di sini. Kamu terus angkat tangan. Cikgu, saya nak jadi. Boleh tak saya jadi ketua kelas kali ini? Ya. Itu berani. Itu tunjukkan kamu berani. Itu maksud cikgu. Okey, memegang jawatan. Cikgu? Walaupun tak ada pengalaman. Semua ni kita boleh belajar. Belajar daripada orang, belajar daripada cikgu, belajar daripada kawan-kawan di sekolah. Sebab sekolah tempat yang kita belajar. Dan kita nak explore tu dah bahasa Inggeris kan. Kita nak terokai bakat dan juga kemampuan diri. Ya, betul. Okey, dari kecil lagi kita berani memegang semua jawatan-jawatan ni. Nanti naik tahun 4, tahun 5, tahun 6, pergi sekolah menengah, banyak lagi jawatan sedang tunggu-tunggukan untuk kita. Betul. Okey. So, cuba memegang sesuatu jawatan, bincang dengan guru, memegang satu jawatan di sekolah. Okey, yang kedua contoh dia, ini menyertai pelbagai pertandingan di sekolah. Okey, macam kawan-kawan kita tadi dalam video tadi kan, Nisa pernah jadi menyertai pelbagai pertandingan di sekolah. Saya dengar macam ada list panjang. Saya dulu pernah menyertai pertandingan debat antara sekolah, debat bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan juga
Choral speaking, Tengok. syarahan dan Yes. juga sajak. Okey, murid-murid tepuk tangan untuk Kak Nisa. Terima kasih. Tepuk Belum tangan tepuk tangan, semua. terima kasih. Tepuk Yeay. tangan. Tengok, kita dah ada satu contoh orang yang berani ya. Berani menyertai pertandingan-pertandingan di sekolah. Ini kata berani. Okey, berani. Terima Kalau kasih, cikgu suruh cikgu. kamu pilih, cikgu ada kalau minggu panitia ke, macam-macam pertandingan ada di sekolah. Ya. Okey, biasanya ambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan. Baik. Untuk murid-murid tahun 3, minggu panitia bahasa Melayu ada banyak pertandingan. Betul. Setiap minggu matematik, minggu bahasa Inggeris, Betul. semua tu kenapa mereka buat minggu-minggu ni sebab buat pertandingan cari bakat. Betul, kita nak cungkil bakat murid-murid. Cungkil bakat murid-murid. Kalau kamu tak berani, dari mana dapat bakat-bakat murid tu? Ya. Kan? So kena berani cuba, berani Betul? mencuba. Ya, betul. Berani mencuba sesuatu yang membawa kebaikan kepada diri sendiri. Ya. Okey? Right. Contoh yang ketiga. Menegur rakan yang membuat salah. Itu pun satu contoh kamu berani di sekolah. Ya. Kamu nampak rakan sedang melakukan sesuatu kesalahan. Contohnya, dia ponteng kelas. Dia tak masuk kelas. Dia keluar ke tandas. Kamu nampak kawan kamu dah keluar tandas. Cikgu dah masuk tapi kawan kamu tu tak masuk-masuk lagi. Ya. Kamu dah tahu dia tak masuk. Apa kamu boleh buat sebagai kamu yang kamu berani? Apa kamu boleh buat? Okey? Apa kamu boleh buat? Kita boleh bagi tahu melaporkan kesalahan itu kepada guru subjek sebab guru subjek ada dalam kelas. Itu satu contoh situasi. Kalau kamu nampak kawan kamu sedang melakukan kesalahan, melaporkan kepada guru kalau ada di sekolah. Itu Ataupun berani. kita boleh menasihati rakan kita, cikgu. Menasihati rakan, ya, jangan betul. Jangan ulang kesalahan ini Ya, untuk menjadi betul. murid yang lebih baik di sekolah. Ya, betul. Menegur, okey, menegur dengan cara yang baik. Itu penting, cara Betul. yang baik. Menegur itu pun tindakan berani juga. Ya. Okey, yang 4 yang cikgu bagi tahu tadi, melapor salah laku murid kepada guru kalau ada di sekolah. Murid-murid perlu berani. Jangan takut. Okey? Berani. Itu tajuk kita hari ini, berani, saya berani. Nyanyi lagu Laung 3 kali. Saya berani, saya berani, saya berani. Betul. Okey? Kalau tak cukup berani, kita akan nyanyi lagi lagu ni di Nyanyi penghujung lagi kelas kita sebelum nanti. kita tamat nanti kita nyanyi lagi bagi kamu berani semua hari ini. Ya, baiklah. Okey, satu contoh situasi di sini. Silakan Lakshan Lakshan boleh bacakan. dengan Eshwar. Lakshan dan Heshwar sila bacakan dialog. Bacakan yang dialog tu. Baik. Warna biru tu. Lakshan mulakan, serahkan. Faiz ternampak rakannya. Okey. Kokting sedang Sedang. dibuli oleh 2 orang murid Ini waktu teacher. Tahun 5. Ya. Okey, bagus. Okey, Faiz ternampak rakannya Kokteng sedang dibuli oleh 2 orang murid tahun 5. Okey, dialog di dalam tu, serahkan duit kamu, jangan laporkan kepada cikgu, dia kata. Okey, murid tahun 5 semua ni Okey, sila ke gambar yang kedua. Eshwar. Tolong bacakan yang kad warna kuning tu. Faiz. Faiz melaporkan kes buli itu kepada guru disiplin. Okey, pandai. Ya, Okey, terima tengok kasih, Eshwar. guru disiplin. Okey. Yang ketiga, situasi ketiga apa yang berlaku Ya, di sini? baiklah. Okey, silakan. Sharwina. Sharwina. Guru memberikan amaran kepada murid yang membuli itu. Okey, guru memberikan amaran. Okey, akhir sekali Darshika, Darshika. Faiz. Faiz. Faiz berasa gembira kerana berani melaporkan kejadian buli kepada guru. Okey, Terima tahniah kasih. semua. Okey, dah faham situasi ini Okey, ini melapor salah laku kepada guru. Ya, Okey, right. Satu baiklah. contoh situasi. Kita akan ke cara-cara berani menghadapi cabaran. Cabaran. Okey? Baiklah, cikgu, sebelum kita pergi kepada cara-cara bagaimana kita nak menjadi berani menghadapi sesuatu cabaran yang terjadi di sekolah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Sasi Raja dan juga rakan-rakan kita dari SK Seremban 2B. Baiklah, jom kita teruskan dengan cara-cara untuk menjadi berani menghadapi cabaran. Silakan Cikgu Sasi. Okey, cara-cara. Kita akan lihat cara-cara sekarang. Okey, cara pertama, menunjukkan kesungguhan semasa mewakili sekolah. Ya. Okey. Kesungguhan semasa mewakili sekolah, baru kamu dapat pingat-pingat, boleh bawa pingat ke sekolah. Ya. Okey, baru cikgu semua rasa gembira, kamu pun akan menjadi bangga. Okey. Yang kedua, caranya mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah. Okey, berani mematuhi peraturan, bukan berani melanggar peraturan. Ya. Okey, itu kita kena tahu Berani itu berani mematuhi peraturan. Okey, yang ketiga, tidak melibatkan diri dalam aktiviti tidak berfaedah. Itu berani juga. Okey, kamu tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang kamu rasa-rasanya tidak berfaedah untuk diri kamu. Sebab berani kita mesti membawa kebaikan kepada kita. Yang keempat pula, menjaga perlakuan dan pertuturan semasa mewakili sekolah. Okey, yang keempat. Okey, saya cikgu teruskan Cikgu, okey. Situasi satu. Okey, sekarang isu dia bilangan murid yang ramai dalam kelas. Itu cabaran kita. Bilangan murid yang ramai di dalam kelas, apa yang akan berlaku? Kurang tumpuan dalam pelajaran. Betul tak? Betul. Okey, apa yang kamu boleh buat? Beranikan diri untuk bertanya. Berani bertanya dan kamu akan berjaya dengan cemerlang. Okey, dalam situasi ini kamu berani bertanya walaupun cabaran dia bilangan murid yang ramai dalam kelas, tapi kamu masih boleh beranikan diri untuk bertanya, akhirnya kamu akan berjaya dengan cemerlang. Okay. Situasi dua. Isu dia, tiada dewan badminton di sekolah. Okey, sukar untuk membuat latihan. Apa yang kamu boleh buat? Menjalani latihan di dewan awam. Terus berusaha. Dan akhirnya dapat menjuarai pertandingan badminton. Walaupun ada cabaran, tiada dewan badminton di sekolah, kamu tetap boleh bermain di dewan awam dan boleh menjuarai pertandingan badminton di sekolah. Okay? Ini kita panggil mengambil inisiatif sendiri. Yes, betul. Usaha sendiri. Betul. Okey, dalam situasi ini saya menyahut cabaran rakan saya untuk menyertai pertandingan ini dengan yakin. Murid ini cuba lihat pertandingan bercerita bahasa Melayu tahun 3. Okey. Biasanya kita buat semasa panitia, aktiviti-aktiviti panitia bahasa Melayu. Okey, murid ini apa akan dia buat? Okey. Dia tak pernah masuk pertandingan, first time masuk pertandingan. Apa yang dia boleh buat? Nama dia Shanti. Dia memilih cerita yang menarik. Yang pertama, mempelajari teknik bercerita daripada internet. Ini Shanti yang buat. Yang ketiga, meminta tunjuk ajar daripada guru. Dan keempat, berlatih setiap hari. Itu yang Shanti buat untuk menghadapi cabaran ini. Macam mana nak dapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Okey, ini cabaran daripada Shanti. Okey, hari ini, lepas ni kita akan lihat kepentingan berani menghadapi cabaran. Kita dah lihat beberapa cara. Sekarang kita akan lihat kepentingan menghadapi cabaran. Okey. Yang pertama, Darshika, sila bacakan nombor 1, Darshika. Silakan Darshika. Menaikkan imej sekolah. Menaikkan imej sekolah, betul Kepentingan berani menghadapi cabaran di sekolah sebab kita nak menaikkan imej sekolah. Terima kasih, Darshika. Okey. Siraj, sila baca nombor 2. Cikgu, silakan. Memupuk daya saing. Okey, betul. Memupuk daya saing yang sehat. Okey. Yang ketiga. Okey. Abinaya dah angkat kad hijau, cikgu. Abinaya, silakan. Dihormati dan disayangi ramai. Okey, bagus. Yang keempat, Sharwina. Melahirkan murid
Contoh. Murid yang contoh. Okey, ini kepentingan berani menghadapi cabaran di sekolah. Kamu akan jadi murid contoh untuk rakan-rakan kamu. Betul. Okey? Right. Jom. Okey, ini tibalah masa kita untuk membuat sesuatu projek namanya Kad Mini Saya Berani. Wah, Okey? nampak apa ni cikgu? Kad Mini Saya Berani. Tengok, cuba tengok murid-murid itu dah tunjuk dah. Mereka dah siapkan. Kad Mini Saya Berani. Okey, jom sebelum kita mula hari ini, murid-murid lihat dulu. Okey, ini satu projek yang senang sahaja. Betul. Murid perlu sediakan kertas warna. Kertas warna. Dah ada kertas warna, buat kotak. Lukis, saya print tapi boleh lukis. Lukis kotak yang saiz besar sikit dan lukis kotak yang saiz kecil daripada sedikit. Yang ni. Baik. Okay. Dan satu lagi lukis sebegini. Garisan ini saya akan memanjang. tunjuk nanti. Yes, garis memanjang. Saya akan tunjuk nanti. Okay. Selepas dah lukis, potong. Okey, potongkan. Kita dah dapat kepingan-kepingan kertas. Okey, ini yang besar, saiz besar. Peringatan untuk adik-adik di rumah sekiranya ingin menggunakan gunting atau sebarang peralatan yang tajam, berhati-hati atau minta bantuan mereka yang lebih dewasa. Ya, betul Baik. Okey. So dah kepingan yang besar, kepingan yang kecil. Yang kecil. Okey, dah ada semua tiga-tiga ni, dua-dua ni. Baik. Selepas tu ambil satu ni, yang kecil letak di atas dekat sini, di atas besar. ni, tampal. Baik. Dia akan jadi macam ni. Sebab itulah kita kena potong macam frame. sedikit kecil betul. dan saiz yang sedikit besar. So dia akan jadi frame nanti sebegini. Baik, yang besar di belakang, kemudian kita tampalkan kotak yang kecil di bahagian atasnya ya cikgu ya. Ya. Begini. Okey. Begini nampak? Saya dah dapat. Dah dapat. Okey, dah habis yang ni, dah buat macam ni, tampal-tampal siap, tampal-tampal semua. Okey, selepas itu berapa keping kita nak sediakan kertas yang kecil itu ni, cikgu? ikut kemampuan kita. Kita berapa nilai kita nak tulis. Okey, dalam ni. Macam saya sediakan 3 hari ni. Saya nak buat 3. Tapi ada juga saya bawa contoh nak buat 5 ataupun 6. Tak ada masalah. Okey, kita tengok dulu Okey, selepas dah settle yang ni, kita kotak ni tadi kan potong maksudnya saiz dia mesti yang ni tadi kan? Sama dengan dia mesti yang sama besar dengan ini. tu. Ya, sebesar yang ni. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okey, dia mesti sebegini. Okey, lepas dah ada ni, gariskan. Garis, selepas garis 1 cm satu garis, 1 cm lagi satu garis. Baik. Okey? Alright. Baik. Kalau sudah, dia akan jadi macam ni. Lepas jadi macam ni, kita akan lipat. Lipatkan macam ni. Kita boleh juga rakan-rakan di rumah. Ikut garisan yang ada di sini. Okey, dah saya lipat. Lipat pada garisan yang pertama. Garisan pertama, lipat lagi. Lipat garisan yang kedua. Lipat lagi garisan yang kedua. Baik. Lepas buka dia nampak. Lepas dah lipat-lipat dia nampak dah line-line dia. Kan? Betul. Nanti senang untuk kita tampal. Okey, selepas dah buat macam ni. Okey, yang pertama yang ni tadi tampal yang atas kita ni. tampal. Tampal. Okey, tampal. Jangan letak gam semua ni. Atas sahaja. Atas sahaja bahagian atas tampal. Sebab senang boleh kita buka nanti. Senang dia akan jadi kad mini nanti. Mungkin cikgu boleh tunjukkan di bahagian mana yang kita perlu gam tu cikgu. Nanti gam keliru dia, pula adik-adik kita. Gam dia, Nisa tolong buatkan. Boleh tak ada Nisa masalah. Tolong tunjuk untuk murid-murid kita. Di bahagian atas saja cikgu ya? Bahagian atas sahaja. Okey, baiklah. Atas yang ini ini saja. Boleh. Okey. Di bahagian atas saja ya adik-adik, maknanya kalau di bahagian belakang ni lihat atas saja. Jangan atas sampai saja. Penuh cikgu ya. Jangan sampai penuh. Atas saja. Atas satu line saja gariskan. Satu line saja. Yes. Lepas tu tampal atas ni. Okey, ini adalah kertas yang telah cikgu Sasi lipatkan tadi. Mengikut garisan yang telah kita tandakan. Dan pada petak yang pertama ini, Nisa nak tampakkan di bahagian atas sahaja. Ya, betul. Okey. Begini adik-adik. Baiklah. Okey. Nampak? Tampakkan di bahagian atas sahaja. Pastikan dia betul-betul lekat. Maknanya apabila kita gam di bahagian atas cikgu, di bahagian bawah ni dia tidak melekat. Begini. Tidak melekat sebab kita tak letak gam tadi kan. So tidak melekat. Okey, ini yang kedua. Ikut garisan yang kedua. Okey. Letak gam sama seperti tadi. Lepas tu tampal. Yes, tampal dekat atas. Nampak tak adik-adik bahagian yang telah kita gariskan dan juga kita lipat
kita letak gam di situ sahaja. Yes. Supaya Nisa tak terlebih meletak gam, Nisa akan letakkan gam terus di Gam bahagian terus yang dekat kita situ. nak melekatkan Tengok, dia. itu maksud dia smart kerja. Okey kan? Kan? Okey. Kemudian saya dah lekatkan. Oh, dia akan jadi berlapis begini, cikgu? Yes, dia akan jadi berlapis. Macam ni, adik-adik. Okey, tengok macam tu Okey, so yang akhir sekali yang ketiga pula. Okey, kita akan Dah ada. bahagian yang kita dah lipat tadi. Yang di sini, cikgu ya? Ada satu Okey, lagi kita garisan. tampal Satu lagi. Saya nak kena laju sebab adik-adik di rumah dah siap. Saya Dah mesti nak siap kan? Kan? Okey. Baik. Adik-adik di habis rumah nanti boleh tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana kita nak Cara untuk menampak. Macam ni, cikgu. Ya, betul. Okey tak? Kad, betul. Betul? Kad Baik. mini dah separuh, dah 80% dah siap. Baik. Okey, dah habis yang ni. Bawah dia kita potong satu lagi yang kecil sebegini. Baik. Okey, kecil sebegini, tampal bawah dia sekali. Oh. Sebab dia halangan, kalau tak dia susah nak buka. Baik. Okey, dia tutup halangan dia macam ni. Tutup di belakang. Tutup di belakang dan Okey. lipat ke Lepas tepi. tu letak gam. Okey, supaya dia senang bergerak nanti. Baik. Okey. Kalau lepas dah tampal dia akan jadi macam ni. Mari saya tunjukkan dengan lebih dekat. Lebih dekat. Okey, macam ni adik-adik. Di bahagian yang kertas di bawah ni, kertas di bawah ni, kita rapatkan dia Yang dengan kertas tinggi yang tu- panjang. Yang panjang tu ke belakang. Saya letakkan ini. Macam ni, cikgu ya? Ya, untuk letakkan. ambil ukuran dulu. Kemudian kita lipat. Lipat dulu. Lepas tu kita letak gam, kita kena tampal. Gam di belakang sahaja, cikgu ya? Gam di belakang sini sahaja. Okey, baiklah. Gam belakang sini saja. Dia Baiklah, akan sementara tampal Nisa macam nak siapkan proses gam ni, kita Okey. akan bergerak seketika. Adik-adik di rumah boleh sambung aktiviti adik-adik. Kita jumpa selepas ini. Okey, Selepas gam ini. di sini, di hujung saja. Baik. Okey. Didik TV KPM. KPM. Dah siap. Ini dia kad kita yang kita telah lakukan bersama-sama sebelum kita berhenti seketika tadi kembali menonton teras bersama saya dan Cikgu Sasi. Wah, kad cikgu lagi besar. Tak apa, murid-murid masih boleh gunakan kad yang lebih besar. Ikut saiz. Saiz ada banyak jenis saiz. Itu kad Nisa yang dah sudah siap. Sila tengok yang tu dulu. Baik. Saya ada tulis saya berani. Okey. Selepas dah tampal-tampal semua ni, murid-murid perlu bertulis dalam tu. Contoh ni, contoh cikgu buat. Boleh buat gunakan kad-kad lain pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dalam ni cikgu tulis saya berani. Berani. Okey. Berani apa? Berani bertanya. Ya. Berani memegang jawatan. Ya. Berani menyertai pertandingan. Berani melapor salah laku. Okey, Ya. ni kita akan tulis dalam ni. Kad mini saya berani. Baiklah, cikgu, saya lihat rakan-rakan kita pun telah menunjukkan hasil kerja masing-masing. Jadi kita nak lihat beberapa dari mereka berkongsi tentang kad berani masing-masing. Kita nak panggil Heshwar. Heshwar boleh kongsikan apa yang Heshwar tulis dalam kad berani anda. Silakan Heshwar. Ishwar? Bacakan. Saya berani. Ya. Saya berani. Okey, bacakan apa yang Ishwar tulis dalam ni. Di dalam kad anda. Di dalam kad. Okey. Berani bertanya. Lagi? Ya. Lagi? Yang kedua. Memegang jawatan. Okey, lagi? Baik, lagi. Apa ada lagi? Melapor. Melapor salah laku. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Kita nak lihat kad siapa pula, cikgu? Abinaya? Abinaya, kongsikan apa yang Kongsikan. Abinaya tulis di dalam kad itu. Ya, okey Abinaya. Silakan. Saya berani. Okey, tunjukkan Abinaya.
Tunjuk kad. cantiknya. Okey, yes. Okey. Saya berani. Okey. Berani bertanya. Okey. Ya. Memegang jawatan. Okey. Menyertai pertandingan. Okey, baik. Lagi? Okey. Melapor salah laku. Okey, baik. Bagus. Nampak rakan-rakan kita ni memang beranilah. Berani dari SK semua. Seremban 2B. Jadi jom cikgu kita teruskan dengan Okey, yang satu lagi seterusnya. sebelum kita ni, kad ini sebenarnya cikgu menghasilkan kad ni murid-murid boleh simpan atas meja di sekolah dan boleh simpan juga dalam poket. Dalam poket. Bila-bila boleh tengok saya berani kad mini dan ada juga satu boleh buat macam ni ataupun boleh buat bendera yang kecil letak sebelah meja kamu. Sentiasa Baiklah. kamu boleh lihat saya berani. Saya berani. Kami pun berani juga. Betul. Okey? Baiklah. Baik, jom kita sambung. Okey. Right. Perasaan apabila berani menghadapi cabaran di sekolah. Apa perasaan kita? Okey, perasaan yang pertama perasaan gembira. Ya. Apabila kita berani menghadapi cabaran di sekolah, puas hati dan akhirnya bangga. Kita rasa bangga diri sendiri. Okey, sebab kita menyertai banyak pertandingan di sekolah, menaikkan imej sekolah, kita akan berasa bangga. Jom kita buat penilaian sekarang. Soalan uji diri. Baik. Sila bersedia semua? Bersedia rakan-rakan. Soalan pertama. Bahlin berasa. Okey, Nisa tolong pilih murid Bahlin berasa apabila berani bertanding dalam tamasya sukan sekolah. Apakah jawapannya? Saya nak pilih Syarvina. Syarvina. Apa jawapan Syarvina? Gembira. Gembira, betul? Ya, betul. Gembira. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Roni mewakili sekolah dalam pertandingan kuis bahasa Inggeris. Jawapan saya nak pilih Heshwar. Eshwar? Berani. Roni berani mewakili sekolah. Tahniah Aishwar, tahniah. Tahniah. Okey. Soalan ketiga. Azrul memberanikan diri perbuatan rakannya yang melanggar peraturan. Apakah jawapannya? Siraj. Silakan Siraj. Siraj? Siraj, jawapan. Menegur. Okey. Menegur perbuatan rakannya yang melanggar peraturan. Soalan yang keempat, murid wajar menghadapi bagi menjaga nama baik sekolah. Lakshan, silakan jawapan anda Lakshan. Lakshan? Cabaran. Betul tak? Cabaran. Betul. Tepat sekali. Okey, akhirnya soalan yang kelima. Murid patut tempat kosong dan tabah semasa menghadapi cabaran. Darshika, apa jawapan? Jawapan Darshika? anda Darshika? Yakin. Yakin? Murid patut yakin dan tabah. Betul tu. Okey, pandai kita telah semua. pun menjawab soalan kelima-limanya. Jadi cikgu, sebenarnya kan cikgu, dalam pada kita seronok melakukan aktiviti bersama-sama, kita sebenarnya dah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Jadi tiba masa untuk saya minta cikgu Sasi berkongsi sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, yang penting murid-murid perlu berani di sekolah. Okey, yang penting perlu berani di sekolah. Tadi kita dah buat hands-on satu, kad mini saya berani. Boleh buat di rumah dan simpan selepas dah buka sekolah. Kamu boleh letak di atas meja ataupun letak dalam poket. Sentiasa tengok, berani memegang jawatan di sekolah, berani menyertai pertandingan di sekolah. Jangan lupa, semua tu akan menaikkan imej sekolah dan kamu akan berasa bangga diri sendiri dan menaikkan imej sekolah dan imej keluarga kita. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Sasi Raja dan juga terima kasih rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Yeay! Anda semua berani dan pujian harus diberikan kepada mereka kerana berani menyertai program bersama-sama dengan kita di Teras pada pagi ini. Baiklah Cikgu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Sekali lagi anda boleh ulang tonton siaran kita pada pagi ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Saya jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa K. Bye semua. Untuk mencapai kejayaan dalam hidup, setiap murid mestilah mempunyai sikap berani. Sikap berani akan melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang tinggi dan sanggup menghadapi apa sahaja cabaran untuk memajukan diri sendiri dan sekolah.
Dengan mempunyai sikap berani, seseorang akan dipandang tinggi oleh masyarakat, seterusnya dapat mengharumkan nama sekolah. Namun haruslah diingat, beranilah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan sahaja. Akhir kata, pupuklah sikap berani kerana ia akan memberikan kesan yang baik dalam kehidupan murid-murid. Selamat sejahtera. Sebagai guru, kita harus melihat potensi pelajar masing-masing yang boleh digilap agar mereka tidak gentar apabila berhadapan dengan sesiapa saja dalam masyarakat. Sifat malu yang masih menebal dalam kalangan murid menyebabkan mereka ketinggalan dalam usaha membentuk personaliti diri dan ini harus dikikis. Kita mengubah persepsi diri pelajar dan dedahkan mereka dengan menggalakkan untuk berkomunikasi dan menyertai aktiviti yang mencambah pemikiran mereka untuk berhubung dengan masyarakat.